Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yusir alaikum midrara wa yubrikum bi amri wa banin wa ja'alakum jannatan wa ja'alakum anhara. Hud. Sadaqallahul azim. Dan Nabi Nuh berkata, mohon ampunlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun. Nescaya Allah akan turunkan hujan kepada kamu, hujan yang lebat. Dan Allah memberikan harta yang banyak, anak pinak yang ramai. Dan Allah akan menjadikan kamu kebun-kebun, buah-buahan, dan Allah jadikan kamu sungai-sungai yang mengalir. Inilah nasihat Nabi Nuh AS kepada kaumnya supaya beristighfar Allah. Mohon ampun kepada Allah, dan nescaya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Dan Allah memberikan harta, benda, dan sebagainya. Serta Allah memberikan kebun-kebun yang banyak. Nabi Nuh menyuruh pada kaumnya begitu lama. Dan balasan yang diterima oleh Nabi Nuh tidak setimpal dengan usaha yang dilakukan. Dan Allah mengatakan, Nabi Nuh mengatakan bahawa sekiranya mereka taat pada Allah, beristighfar pada Allah, patuh kepada Rasulnya, maka Allah akan kurniakan mereka kebun-kebun yang sangat-sangat lebat seperti buah seperti ini. Dan sungai-sungai yang mengalir. Dan inilah sebagai nikmat Allah beri kepada mereka sebagai ujian kesenangan. Tetapi sayang, mereka telah menolak seruan Nabi Nuh AS. Dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan azanna bi dzambihi wa minhum man arsalna 'alaihim hasiba wa minhum man arsalna sayhah wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu lahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Surah Al-Azim, Al-Ankabut. Dan setiap mereka dimusnahkan dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Di antara mereka yang Allah telah putuskan angin yang kencang, yang mempunyai batu-batu kerikil dalamnya, yang mereka dimusnahkan dengan tiupan angin tersebut. Di antara mereka ada yang dimusnahkan dengan suara yang menggemparkan, yang sangat kuat. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan dalam bumi. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan di dalam lautan. Dan Allah tidak pernah zalim pada hambanya, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Inilah peringatan Allah. Sekiranya surat para anbiya telah ditolak, maka inilah ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada kaum terdahulu. Dan demikianlah kaum Nabi Nuh. Maka Allah mengatakan bahawa kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Kazzabat qaumuhum qaum Nuhim wa kadzdzaba abdana wa qalu majnun wa dajjal. Pada rabbahu anni maghlubun fantasir. Dalam ayat ini menceritakan bahawa mereka telah musnahkan, kaum Nabi Nuh telah musnahkan Nabi Nuh, dan mereka telah musnahkan hamba kami. Mereka mengatakan Nabi Nuh lah orang yang gila dan harus dikeluarkan daripada kampung mereka dan dihalau. Dan lalu Nabi Nuh berdoa pada Tuhannya, sesungguhnya aku telah kalah dengan kaumku dan berilah kemenangan padaku. Inilah yang Nabi Nuh AS mengadu pada Allah, bahawa kaumnya telah menolak seruannya dan Allah telah tenggelamkan kaum Nabi Nuh dalam banjir yang besar, sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah Nabi Nuh AS dalam banyak ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Hari ini tuan-tuan kita lihat apabila kesan-kesan daripada banjir Nabi Nuh yang dapat kita kesan sampai hari ini, apabila sudah surut bah tersebut, Allah menyebut kepada dalam surah yang lain, wakila ya adubla'i ma'aki wa sama aqli waqidul ma waqidul amru wa sa'al judi wakila badal qawmi zalimin. Dan dikatakan kepada bumi, telanlah air kamu, dan wahai langit, tariklah kembali air kamu. Maka air pun surut, maka kapal pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan itulah betapa jauhnya kaum yang zalim apabila dia telah menentang seruan para rasul. Inilah kisah Nabi Nuh AS yang mendustakan, kemudian Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian Allah telah surutkan air, dan kaum tersebut telah mati di atas dalam bala yang Allah turunkan kepada mereka melalui banjir tersebut. Kesannya dapat kita lihat sampai hari ini. Dalam kajian ekologi dilakukan oleh profesor ini dari Turki, mereka temui bahtera Nabi Nuh tersadai di atas gunung Judi di utara Turki. Dan bagaimanakah mereka yakin bahawa itulah kapal bahtera Nabi Nuh? Bukti-bukti yang mereka kemukakan tidak kita tunjukkan di sini, tetapi mereka hampir pasti bahawa itulah kapal Nabi Nuh sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.
Dan di sini kita lihat cukup menarik. Dalam ayat tadi Allah mengatakan wastawat ala judi. Dia telah mendarat di atas gunung judi. Istawat itu maksudnya dia duduk tempat yang rata. Tetapi tempat yang tinggi. Tempat rata tetapi tinggi. Itu maksudnya dataran yang tinggi tetapi rata di atasnya. Dan itulah yang ditemuinya di kawasan yang pernah dilakukan pertanian oleh penduduk sebelum ini. Dan kawasan dataran yang tempat dan tinggi inilah didapati rangka ataupun fosil kapal Nabi Nuh yang ditemui oleh pengkajinya. Di manakah ditemui? Sebagaimana yang Allah sebut tepat di Bukit Mount Judi, di Gunung Judi. Walaupun di dalam Bible disebut bahawa kapal Nabi Nuh, Noah's Ark, mendarat di Bukit Ararat. Ararat dengan Judi dua bukit, dua gunung yang berbeza. Tuan-tuan lihat jarak di antara dalam peta ini, di antara Gunung Ararat dengan Gunung Judi. Ratusan kilometer jauhnya. Dua puncak yang berbeza. Dan Allah membetulkan bahawa kapal Nabi Nuh telah mendarat di Gunung Judi dan ditemui di Gunung Judi sebagai mukjizat Al-Quran untuk menceritakan kepada mereka yang mengkaji tentang arkeologi tempat kapal Nabi Nuh berlabuh. Dan oleh itu saudara, hari ini mereka cuba mengatakan bahawa dataran itu semuanya dipanggilkan Ararat, tetapi sebenarnya puncak Ararat ialah puncak yang berbeza dengan puncak Gunung Judi, dan kapal ditemui di pinggir Gunung Judi sebagaimana Allah sebut istawat ala Judi. Inilah pandangan daripada satellite menggambarkan yang di atas, tuan lihat yang panah di atas menggambarkan di manakah ditemuinya kapal Nabi Nuh. Dan Ararat ialah puncak yang tuan lihat di bawah, yang bertanda Ararat itu ialah dua kawasan yang berbeza sama sekali. Dan di atas itu ada Kazan yang telah hampir masuk ke dalam Rusia, dan ini menunjukkan bahawa tempat inilah tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Syahid kita ialah bagaimanakah banjir air yang biasanya datang membawakan kebaikan, tetapi ada kalanya datang untuk menjadikan bencana, memusnahkan kaum yang degil itu, tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar. Selain daripada itu, Allah juga menyebut dalam konteks kapal Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dan dengan Allah kapal Nabi Nuh berlayar dan dia berlabuh. Dan cukup menarik dalam ayat ini perkataan al-musaha, wal-musa, dan dia berlabuh. Diambil perkataan arsa ataupun isa ataupun rosyah. Rosyah dalam konteks bahasa Arab maksudnya adalah anchor ataupun sebagai pematap kapal itu. Kita panggil saw ataupun kita panggil anchor dalam bahasa Inggeris. Dan anchor itulah bahasa yang digunakan oleh kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh menggunakan anchor itu mereka panggil angkara dalam bahasa Samaria. Nabi Nuh bercakap dalam bahasa Samaria. Dan dalam bahasa Samaria, apa yang digantung di kapal Nabi Nuh itu dipanggil angkara. Dan itulah yang nama bandar Ankara di Turki mengambil sempena batu-batu yang digantung di bawah kapal Nabi Nuh. Dan apakah tujuan batu-batu ini? Mengikut ahli pengkaji arkeologi, mereka mengatakan bahawa batu-batu itulah untuk memantapkan kapal yang berlayar di tengah-tengah banjir yang entah di mana tepi itu. Dan batu-batu yang banyak ini, kita dapat kesan sampai hari ini terdapat batu-batu yang jatuh di sepanjang menuju ke Gunung Judi. Kita lihat inilah saiz batu yang ganjil yang menjadi rosyah ataupun menjadi anchor ataupun menjadi sauh kepada kapal Nabi Nuh AS. Jadi jangka oleh pengkaji yang mengkaji tentang bahtera Nabi Nuh yang tersadai di Gunung Judi tersebut. Adapun sauh ini terdapat berselerakkan daripada jarak yang jauh menuju ke Gunung Judi dan terdapat di merata tempat, maka mereka berpendapat bahawa sebaik saja bah telah hampir surut, maka Nabi Nuh menjatuhkan satu demi satu sauh ini. Sebab sauh digunakan untuk pelayaran yang dalam gelombang yang besar. Tetapi apabila banjir telah surut, hampir surut, maka dijatuhkan satu demi satu sauh yang dipasang di bawah kapal tersebut. Dan oleh sebab itu, ahli arkeologi menjumpai sauh yang seperti itu terdapat di sepanjang jalan menuju ke Gunung Judi. Dan akhirnya ditemui kapal tersadai di Gunung Judi, dan itulah antara sebab mereka hampir yakin bahawa kapal Nabi Nuh ialah kapal yang tersadai di situ. Dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha,
mereka mengatakan bahawa kapal Nabi Nuh, walaupun diterjemahkan Mursalah sebagai berlabuh, tetapi berlabuh dalam konteks ada saut. Dan Rosiyah itu ialah saut. Dan inilah ahli tafsir melihat mukjizat bagaimanakah ayat Quran menceritakan rupa bentuk kapal Nabi Nuh dalam bentuk yang sangat-sangat spesifik. Dan kita dapati bahawa Bandar Ankara yang terletak di Turki mengambil nama sauh ini. Batu-batu ini luar biasa, ada lubang tempat menggantungkan tali. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa besar bahtera tersebut kalaulah kita lihat sauh sebesar itu. Dan Bandar Ankara diambil nama daripada batu sauh ini. Dalam bahasa Sumeria dipanggil Ankara, dalam bahasa Inggeris dipanggil anchor. Dan dalam bahasa, dalam konteks tadi kita sebut Mursalah ataupun Rosiyah sebagai yang memantapkan kapal tersebut, sebagaimana gunung menjadi paksi kepada pergerakan bumi itu sendiri. Subhanallah, dalam surah Al-Qamar Allah menceritakan bentuk kapal Nabi Nuh dibuat daripada apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hamalnahu ala zatil hulmi wa dusur. Tajri bi ayunina jazal liman kana kafir wa laqad tarana ayatan fal min mudakkir. Surah Al-Qamar. Kami bawa bahtera tersebut di atas papan rata, wa dusur dan paku. Dan ayat ini menceritakan bahawa kapal Nabi Nuh dibuat daripada papan yang tebal, rata dan dipaku dengan paku besi. Dalam kajian arkeologi, mereka temui paku yang sangat besar seperti itu. Wa hamnat ala zatil hulmi wa dusur. Dusur ialah mismar, iaitu paku dalam konteks bahasa Arab. Hari ini dengan menggunakan alat pengesan logam, dapati bahawa di sekitar Gunung Jodi terdapat banyak paku-paku yang sangat besar yang dipercayai keluar daripada badan kapal Nabi Nuh AS. Di antara paku yang ditemui ialah rivet seperti ini. Rivet yang besar ini tertemui di Bukit Jodi. Inilah di antara fakta-fakta yang menyebabkan saintis ataupun ahli arkeologi yang menjangkakan bahawa kapal yang ditemui itulah kapal Nabi Nuh, tepatnya tepat di Gunung Jodi, menggunakan besi sebagian Allah sebut, dan dibuat daripada kayu. Kayu yang sangat tebal, dan kayu ini bukan kayu bulat, Allah sebut alwah. Alwah maksudnya kayu yang rata. Dan kayu ini ditemui di merata kawasan Bukit Jodi. Inilah pengkaji dia yang mengkaji kayu tersebut yang usianya boleh dikira berdasarkan kepada carbon 14 dan sebagainya. Dan Allah menyebut watarokna ayatan fal mudakkir, dan kami tinggalkan tanda-tanda kebesaran kami dalam peristiwa Nabi Nuh itu. Adakah mereka mengambil peringatan tentang peristiwa yang besar itu? Ini adalah di antara pengkaji yang mengkaji badan kapal Nabi Nuh yang masih terdapat di Bukit Jodi. Dan bagi ahli geologi, ahli arkeologi, mereka mengatakan apa yang ditemui di Bukit Gunung Jodi adalah hampir tepat, sangat tepat dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebut bahawa zatil hulmi wa dusur. Kapal itu dibuat daripada alwah. Luh maksudnya rata, papannya rata. Dan yang ditemui ialah papan-papan yang sebagai ini, seperahan-seperahan yang masih ada. Dan kayunya sangat tebal, menunjukkan kapal Nabi Nuh sangat tebal. Papan atau badan kapal tersebut, selain daripada paksi-paksi yang lain, menunjukkan bahawa kapal tersebut bukan sebarang kapal, tetapi dibuat dengan panduan ilahi. Dan itulah sejarah Nabi Nuh yang kita lihat, air asalnya untuk nikmat Allah kepada manusia, tetapi apabila air datang sebagai bencana, sebagai bala, maka dia berubah menjadi bala atau menjadi ujian yang besar dan memusnahkan kaum Nabi Nuh yang degil. Dan marilah kita ambil iktibar peristiwa tersebut. Para saintis hari ini menemui satu makhluk yang tidak dapat kita bandingkan dengan makhluk lain, iaitu octopus. Octopus ini, kalau kita lihat dari segi konteks DNA-nya tidak match dengan mana-mana hidupan di atas muka bumi. Termasuklah yang setaranya, termasuklah anak, burung, rama-rama, yang kita boleh padankan DNA dari segi konteks kejadian. DNA, asid amino yang asas kejadian serangga tersebut berbeza sama sekali dengan DNA yang ditunjukkan octopus. Dan oleh sebab itu, saintis menganggap bahawa octopus ialah makhluk bukan makhluk daripada bumi. Sebab dia mempunyai DNA yang tidak dapat kita bandingkan dengan sebarang makhluk yang setara dengannya. Dan oleh sebab itu, mereka menganggapkan bahawa dia adalah satu makhluk alien
Makhluk yang datang daripada outer space. Bunyinya seperti dongeng, tetapi ini dongeng yang benar. Bahawa mereka mengatakan bahawa octopus dia tidak dapat dipadankan dengan mana-mana creature, dengan mana-mana makhluk yang terdapat dalam laut. DNA-nya berbeza. Dan kepakarannya, kelakuannya sangat luar biasa. Sekiranya octopus ini dikurung dalam kotak kayu, dia boleh keluar. Bagaimanakah dia mencari ruang yang sangat kecil dan dia dapat meluluskan badannya? Dan ini sifat ini tidak dipunyai oleh sebarang makhluk lain. Dan tuan-tuan, apakah sebabnya? Dan di antara ahli tafsir mengatakan barangkali wallahu a'lam, Allah menceritakan dalam peristiwa banjir Nabi Nuh, auzubillahi minasyaitonir rajim, fafatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir, dan kami buka pintu langit, maka turunlah air yang sangat lebat daripada langit, bukan daripada awan. Fafatahna abwaaba as-samaa'i, kami buka pintu langit, lalu turunlah air yang sangat banyak untuk menghancurkan kaum Nabi Nuh. Wa farjana Allah uyudan, dan kami pancarkan daripada mata air, dan air daripada mata air bertemu dengan air yang turun dari langit. Wa taqal ma'alamin ala amrin qadir, dan air, dua air tadi, langit dan bumi pun bertemu dan menghancurkan kaum Nabi Nuh dalam banjir besar. Soalannya, ahli tafsir mengatakan, ahli saintis juga mengatakan, apakah octopus ini datang bersama dengan air yang diturunkan daripada peristiwa Nabi Nuh? Sebab Allah mengatakan, fafatahna abwaaba as-samaa'i, kami buka pintu langit. Air yang turun untuk banjir musnahkan kaum Nabi Nuh bukan air biasa. Air daripada langit yang datang untuk memberikan satu pengajaran sebagai satu balasan kepada mereka yang menentang Nabi Nuh AS. Sedangkan Nabi Nuh diselamatkan Allah dalam bahtera yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan yang mati. Inilah untuk kita mengambil iktibar dalam peristiwa yang besar tersebut dan peristiwa lain. Apabila kita melihat peristiwa para anbiya diceritakan dengan banyak tempat dalam Al-Quran, termasuklah kisah Nabi Hud AS, yang berbeza dengan apa yang berlaku pada Nabi Nuh AS. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zakru akha andin iz anqamu bil ahqaf wa farhatil nazm min bayni yadihi wa min khafi alla ta'budu alla tu illallah inni akhafu alaikum adzabin wa azim. Surah Al-Ahqaf. Dan ingatlah ketika saudara kepada kaum Ad, iaitu Nabi Hud, yang dia memberikan peringatan pada kaumnya dengan bala angin padang pasir yang kuat. Dan itulah bala yang bakal dijanjikan kepada kaumnya sekiranya dia menentang Nabi Hud AS. Wa qad khalatun nuzul min bayni yadihi, dan telah datang rasul-rasul sebelum Nabi Hud AS. Wa min khafi, daripada selepasnya, alla ta'budu illallah, dan mereka semua mengatakan janganlah kamu sembah selain Allah. Tetapi kaumnya menentang dan menyembah selain Allah. Inni akhafu alaikum adzabin azim, dan aku takut, kata Nabi Hud AS, bimbang kalau azab Allah yang pedih melempar kamu. Benar, apabila kaum ini dilanda kemarau yang sangat panjang, mereka sangat memerlukan air. Mereka menantikan hari hujan, dan hari yang mereka tunggu telah tiba. Sebagaimana Allah sebut, mereka tunggu, mereka sangka yang akan datang ialah air hujan yang lebat. Walam maru ardan mustaba'udatihim qalu hadha ardun mumtirna bal huwa masadun bihi rihu fiha azabun alim. Dan dalam surah Ahqaf mengatakan bahawa apabila mereka melihat awan yang sangat tebal, hitam pekat di atas kampung mereka, lalu mereka mengatakan inilah hujan yang bakal turun. Tetapi tidak, bukan hujan, kata Tuhan. Bahkan yang akan turun ini bala yang mereka sentiasa minta, kalaulah kamu benar wahai Hud, maka turunkan bala pada kami. Dan hari ini benar-benar bala itu pun turun. Rihun fi azab benalim, angin yang datang, dalam angin itu ada azab yang sangat pedih. Inilah kaum Nabi Hud AS. Dan mereka menunggu langit yang gelap menuduhi mereka, hitam pekat, dan mereka menyangka itulah hujan yang bakal turun selepas kemarau yang sangat lama. Tetapi yang datang ialah angin yang sangat pedih yang menimbuskan mereka dengan gunung ataupun dengan bukit gurun ataupun padang pasir padang pasir yang meliputi mereka, maka mereka hilang tenggelam di bawah pasir yang ditimbus oleh angin yang sangat kuat. Tuan-tuan yang sangat berhati. Inilah dua kaum yang kita ambil iktibar, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, yang kesannya dapat kita lihat sampai hari ini. Dan kita lihat inilah kawasan yang dijangkakan, kawasan yang Allah musnahkan Nabi Hud,
Kenapakah mereka sebut di sini? Maka di sini kita dapat ahqaf yang banyak. Ahqaf maksudnya bukit padang pasir yang lebih tinggi daripada lain. Dan di bawah ini, apabila dilihat dengan satelit moden hari ini, mereka temui satu bandar yang masih intek, besar di bawahnya. Dan apabila dikaji bahawa bandar itu namanya Bandar Iram. Bandar Iram sebagaimana yang Allah sebut dalam surah lain, Iram adzatil imad lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan bangunan yang didiami oleh kaum Ad, kaum Nabi Hud itu ialah bangunan namanya Iram. Dan sekarang dengan pertolongan slide mereka temui di bawah pada pasir ini terdapat kota besar yang masih intek, ditutupi oleh padang pasir, gurun padang pasir. Di bawahnya ada bangunan tempat tinggal kaum Nabi Hud. Dan inilah di antara sebahagian di antara bangunan Nabi Hud yang sangat perkasa yang masih kita dapat lihat sekarang ini. Apabila penggalian dilakukan, mereka temui bandar yang dimusnahkan oleh Allah SWT melalui Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf menceritakan kaum Nabi Hud yang degil, yang telah ditimbus oleh angin yang membawa padang pasir, dan seluruh kehidupan mereka ditimbus, dan hilanglah satu riwayat kehidupan yang menentang Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS, dan Nabi Hud diselamatkan Allah SWT, dan kuburnya dapat kita saksikan sampai hari ini di kawasan Yaman. Tuan-tuan, inilah pengajaran untuk kita ambil. Begitu juga Nabi Musa AS yang banyak diceritakan Al-Quran. Bagaimanakah Fir'aun yang sangat degil, dan dia menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, lalu dia tenggelamkan di dalam Laut Merah. Dan kesan-kesan peninggalan ataupun kesan-kesannya dapat kita saksikan sampai hari ini untuk kalian tiba. Air yang asalnya ialah sebagai nikmat Allah, tetapi dalam konteks Firaun dia menjadi bala untuk memusnahkan kaum yang menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Inilah gambarannya. Nabi Musa melalui merentasi Laut Merah ini diikuti oleh Firaun dan tenteranya, dan mereka ditenggelamkan Allah SWT. Firaun menaiki kereta yang khusus untuknya, dan di piramid banyak menceritakan bagaimanakah Firaun bersama kuda dan keretanya yang khusus untuk Firaun. Dia adalah pemanah yang handal. Dia telah mengejar Nabi Musa AS, lalu Nabi Musa telah terlepas diselamatkan Allah SWT, dan kaum Firaun bersama dengan tenteranya telah ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Dan itulah sebagai pengajaran bagi kaum yang menentang kebenaran. Hari ini tuan-tuan, dalam kajian arkeologi, mereka telah menyelam ke dalam laut yang mereka jangkakan di manakah tempat penyeberangan peristiwa itu berlaku. Dengan melihat pada kisah dan juga sirah yang lepas, mereka temui perkara yang cukup menggemparkan bahawa masih ditemui kesan-kesan yang mereka telah disebutkan Allah. Di antaranya lah kereta kuda, kereta-kereta kuda, bangkai tulang kuda, tulang manusia masih dapat dilihat di dalam sepanjang perjalanan di laut ini. Ini dirakamkan oleh pengkaji yang menyelam kawasan tersebut dan melihat, mengkaji peristiwa yang ditinggalkan. Dan tayar kereta kuda yang ditemui ini sangat persis bagaimana yang digambarkan oleh, yang ditunggang oleh Firaun. Dan itulah yang ditemui. Barangkali iya, barangkali tidak, wallahu alam, tetapi itulah sebahagian daripada kajian arkeologi moden untuk mengkaji peristiwa yang telah lalu. Apakah guna mengkaji perkara ini? Ialah sebahagian untuk mengambil iktibar tentang peristiwa yang lalu. Tuan-tuan, inilah di antara tulang-tulang kuda, tulang manusia yang ditemui masih sudah menjadi fosil, mengeras dan dibalut oleh garam dan sebagainya, yang masih ditemui di sepanjang perjalanan. Dan mereka menjaga itulah laluan yang dilalui oleh Firaun, dan Allah telah mentenggelamkan mereka di dalam laut sebagaimana yang Allah sebut dalam banyak surah di alam Al-Quran. Dan tuan-tuan, pengkaji juga menemui Tuhan yang mereka sembah. Apabila dilakukan kajian dalam dasar laut, mereka temui Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan orang Mesir. Tuhan-Tuhan ini telah tenggelam di sini begitu lama, dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah yang untuk berfikir bagi kaum Firaun. Tuhan yang mereka sembah masih tertenggelam dalam lautan, dan baru saja diangkat oleh para penggali ataupun mereka yang mengkaji ataupun mereka ahli arkeologi yang menggalinya ataupun naiknya ke atas, dan maka
Tuhan mereka diselamatkan oleh manusia yang datang kemudian. Itulah yang disembah oleh kaum Firaun dan semasanya. Tuan-tuan, kita lihat kisah yang berlaku kepada kaum Sabah. Allah juga rakamkan kaum Sabah yang telah musnahkan dengan banjir yang besar. Dan Allah menggambarkan dalam surah Sabah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aradu ba'san 'alaihim salal alimi wa badalhum bi jannatihim jannataini dzawatai uklin khamtin wa aslin wa syim min sarin qalil. Surah An-Nasr. Dan mereka berpaling daripada kebenaran. Lalu kami utuskan mereka banjir sailal arim, banjir besar, banjir arim. Wa badalhum bi jannatihim, dan kami tukar dua kebun mereka dengan dua kebun yang zawatai uklin khamtin, yang mengeluarkan buah yang pahit. Waslin, dan pokok asal, min sirin qalil, dan daripada pokok buah bidara yang sedikit. Allah menggambarkan satu kaum yang menerima kabar Sabah yang telah menentang Rasulnya. Lalu Allah pecahkan, Allah datangkan banjir sailal arim yang sangat besar, menenggelamkan penduduk tersebut, dan kebun mereka dimusnahkan. Dua kebun yang Allah berikan kiri dan kanan mereka sangat luas, dan Allah telah musnahkan kebun tersebut, dan yang tinggallah kebun yang punyai buah-buahan yang pahit dan pokok asal. Apakah pokok asal, tuan-tuan? Dan pokok bidara yang sedikit buahnya. Dan kalau kita tanya orang Yaman kata yang sebelah kiri adalah pokok asal. Pokok asal ialah pokok yang tidak ada buah. Dan pokok sidrin qalil ialah pokok bidara. Sebagaimana Tuhan lihat di sebelah kanan, kalau kita tanya orang Yaman, apakah pokok asal? Mereka tunjuk itulah pokok asal sebelah kiri. Apakah pokok sidrin? Pokok sidrin mereka katakan adalah pokok yang ada buah, sebagaimana Tuhan lihat di situ, yang ada durinya, dan itulah pokok dipanggil pokok sidrin ataupun kita panggil pokok bidara. Tuan-tuan, inilah pengajaran. Sabah ialah kawasan yang sangat subur, dipenuhi oleh sungai yang sangat-sangat banyak, sehingga mereka membuat satu empangan. Empangan ini mereka sebut sebagai empangan Ma'rib. Terkenal dalam sejarah Yaman, menunjukkan bahawa Yaman yang kering kontang sekarang pernah ada sungai yang sangat banyak, dan sehingga mereka membentuk empangan yang besar. Empangan ini pecah dan telah menggelamkan kebun-kebun mereka dan musnahkan mereka sendiri. Dan itulah yang digambarkan dalam surah Sabah, menggambarkan satu kaum yang telah menentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul, dan mereka dimusnahkan dengan banjir. Air ialah untuk kehidupan, tetapi apabila satu masa air juga boleh memusnahkan manusia dalam bentuk yang telah Allah datangkan dalam konteks kaum Nabi Sabah ataupun kaum Sabah ditenggelamkan dengan banjir arim yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, kita lihat kesan hari ini di kawasan empangan Ma'rib yang terkenal. Kita masih lihat lagi ada empangan, masih ada, tapi apa yang berlaku ialah kekeringan, tidak ada sebarang air. Sedangkan di situ Allah ceritakan satu masa dulu ialah tempat kebun yang sangat-sangat luar biasa. Dan kata tafsir bahawa kesuburan yang dialami oleh kaum Sabah, umpamanya dalam tafsir Sawi mengatakan bahawa pokok yang tumbuh di kawasan Sabah diairkan oleh empangan Ma'rib ini, sehinggalah daunnya bertukar menjadi hijau kehitaman, menunjukkan bahawa betapa suburnya kawasan Sabah tersebut. Buah anggurnya sangat lebat dan sangat panjang tangkainya. Itulah yang digambarkan oleh tafsir Sawi, menggambarkan bahawa di kawasan Sabah ini tempat yang sangat subur, sebab ada pangeran yang sangat, air yang sangat banyak, sehingga mereka membina empangan. Air ini diempang ataupun dikeluarkan untuk pertanian yang luas kawasan, dan dua kebun yang Allah ceritakan dalam surah Sabah ini ialah di antara kehebatan ataupun nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tetapi sayang mereka telah menentang. Akhirnya mereka dimusnahkan. Kesan kita dapat lihat Sabah ini, mereka mempunyai tamadun yang besar, sehingga mereka juga membina bangunan-bangunan yang tinggi. Yang dapat kita ambil iktibar bahawa mereka tidak kurang tentang teknologi. Mereka sangat tinggi teknologi, ekonomi mereka sangat tinggi. Tetapi apabila mereka telah menentang kebenaran, maka nasib mereka adalah sama saja. Kita ambil iktibar. Bangsa yang maju dengan bangunan yang besar, tinggi dan sebagainya, tidak dapat menahan diri mereka apabila mereka telah menentang kebenaran. Maka nasib mereka hanya sama sebagaimana yang digambarkan oleh kaum Nabi Nuh, ataupun kaum Nabi Hud, ataupun kaum Sabah, yang digambarkan manusia yang menentang kebenaran. Kita lihat hari ini kawasan yang pernah berlaku satu kawasan dulu,
kawasan yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai tempat yang subur, dipenuh dengan anak sungai, tetapi sekarang menjadi padang pasir tandus sama sekali. Dan dalam teknologi satellite, kita dapat melihat daripada langit, di bawah timbunan padang pasir ini terdapat bekas-bekas sungai yang lama. Dan ini dapat dilihat dengan jelas apabila diambil gambarnya, menunjukkan bahawa kawasan Sabak memang telah dipenuhi oleh anak sungai sebagaimana tuan-tuan lihat dalam gambar ini. Ini gambar satellite. Selain pada ahqaf, pada kekeringan yang ditinggalkan oleh kesan yang lepas, dan masih dapati bahawa 16 meter ke bawah ataupun lebih, dapati bahawa ada jabatan, ada bangunan, ada bekas-bekas kebun, ada sungai-sungai yang mengalir, dan sungai yang terdapat di Yaman ini, tuan-tuan, sangat lebih banyak daripada sungai yang ada di negara kita sekarang ini. Tuan-tuan lihat sungai yang ada di sini, sangat-sangat luar biasa. Di dalam kawasan yang sedikit, sungai mengalir sangat-sangat banyak. Dan inilah gambaran bahawa kaum Sabak yang sangat-sangat, yang Allah gambarkan dengan baldatun, taibatun, rabbun ghafur, dan mereka diberikan kebun-kebun buah yang sangat subur, tetapi apabila mereka telah menentang, mereka telah dimusnahkan. Dan kesan kita dapat lihat sekarang. Hari ini kita lihat kawasan Yaman ialah kawasan yang tandus. Tidak ada sebarang air, tetapi dulunya ada satu tamadun yang besar yang direkod dalam sejarah yang silap. Dan dalam satu hadis bahawa la takmasa hatta, tidak berlaku hari kiamat sehinggalah berlaku banyaknya harta yang banyak, tetapi yang saya nak sebut ialah hatta tahun al-arabi murujawan hara. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah bumi Arab sekali lagi kembali menjadi padang rumput yang hijau, dipenuhi oleh sungai-sungai yang mengalir, tuan-tuan. Ayat ini, hadis ini menggambarkan, hadis yang dibuatkan oleh Imam Muslim ini menggambarkan bahawa satu masa dulu bumi Arab penuh dengan sungai. Sebab Rasulullah mengatakan hatta ta'uda, sehingga kembali sekali lagi. Bumi Arab akan kembali sekali lagi dengan kehijauan dan anak sungai. Maksudnya dulu pernah ada kehijauan, pernah ada anak sungai, tetapi telah dimusnahkan. Tetapi menjelang kiamat, maka bumi Arab sekali lagi akan menjadi hijau dan penuh dengan sungai. Dan hari ini kita lihat sebahagian daripada bumi Arab telah muncul anak sungai sebab telah turun salji, yang apabila salji ini telah cair, dia telah menjadi anak sungai. Sebagaimana tuan lihat di sini, maka dia ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang banyak di pinggir sungai yang mengalir tersebut. Walaupun kawasan lainlah kawasan yang tandus, tetapi apabila wujudnya air, maka di situlah adanya kehidupan, tuan-tuan. Itulah. Kita lihat bagaimanakah air menjadi sumber kehidupan, tetapi apabila mereka telah menentang Allah, Allah menjadikan air juga sebagai bala untuk mereka, menghapuskan mereka dalam konteks mereka menentang Rasul yang diutuskan. Inilah kita ambil iktibar hari ini, tuan-tuan. Dan kita hari ini juga tidak juga kita juga masih menyaksikan peristiwa banjir yang besar melanda kita. Walaupun dalam bentuk relatif dengan apa yang berlaku pada zaman silam yang diturunkan apabila mereka menentang Allah dan Rasulnya. Tetapi hari ini kita lihat bayangan apa yang berlaku di China baru ini sangat-sangat menakutkan. Di China, pada 6 Julai lepas, bulan lepas, berlaku banjir yang besar, menyebabkan beberapa empangan telah pecah, angin taupan yang melanda China, maka sungai yang terpanjang dunia, Sungai Yangtze, telah pecah empangannya, melimpahkan airnya, telah menutup, yang menyebabkan banjir yang besar berlaku di China. Kemudian sungai Yellow pula, sungai kuning pula pecah, menyebabkan China menghadapi masalah yang cukup kronik akibat daripada banjir yang melanda mereka. Dan walaupun kematian tidak ramai, tetapi mereka yang terlibat katanya lebih 17 juta. Inilah di antara gambaran bencana yang datang setiap masa dan ketika. Dan kita lihat perkara ini berlaku depan mata kita, untuk kita sama-sama mengambil berfikir bahawa air yang menjadi sumber kehidupan, kadang-kadang dia menjadi bencana yang memusnahkan kehidupan dan manusia. Dan mengikut China bahawa apa yang berlaku di China pada bulan Julai lepas, ialah peristiwa yang paling buruk yang berlaku dalam masa 1000 tahun. China tidak pernah mengalami seburuk ini dalam masa 1000 tahun, dan kini mereka mengenangi satu kemalangan yang cukup besar, bencana yang dibawa oleh malapetaka akibat buat tantangan mereka manusia juga. Mereka telah menutup dengan empangan yang besar, yang kemudiannya
apabila air telah banyak, empangan tidak dapat menahan air, maka pecahlah dan berlakulah banjir yang besar dan 3 empangan pecah serentak dan itulah menyebabkan air yang begitu banyak telah melimpahi dan menutupi bumi yang berlaku di China baru ini. Kawasannya sangat besar dan di antaranya sebagaimana tuan lihat gambar di sini, sebahagian besar bumi China telah tenggelam, rumah-rumahnya tenggelam, manusianya telah dipindahkan dan kemenangan seperti inilah satu kemenangan yang sangat-sangat menyayat hati apabila kita menyaksikan pada masa moden ini kita lihat bahawa walaupun teknologi kita ada banyak tinggi tetapi tidak dapat menghalang apakah yang telah berlaku. Apabila empangan yang besar telah pecah, maka air ini tidak dapat dihalang sama sekali. Maka dia telah mengalir dan telah menenggelamkan bandar-bandar di China. Dan termasuklah juga kereta api di bawah tanah. Kita lihat bagaimanakah kereta api telah terperangkap di dalam banjir ini sehingga mereka tidak boleh keluar daripada kereta api. Dan ini sangat menakutkan. Air naik sampai ke paras dada para penumpangnya. Dan kita lihat bagaimanakah walaupun pintu tertutup rapat dan tidak dimasukkan air, tetapi penumpang dalamnya dalam keadaan yang sangat-sangat genting apabila berlaku peristiwa seperti ini. Sehinggalah kita lihat China telah mengaku bahawa mereka tidak dapat mengatasi peristiwa yang besar melanda mereka. Pertama kali barangkali mereka menyebut, "Oh God, save us." Wahai Tuhan, selamatlah kami. Sedangkan mereka mengisahkan bahawa mereka percaya tidak Tuhan. Mereka mengambil sistem komunisme yang Tuhan tidak ada dalam pikiran mereka, tetapi apabila bencana telah datang menyerang mereka, maka akhbar mereka mengatakan, "Oh God, save us." Wahai Tuhan, selamat kami. Tuhan apabila tidak ada lagi daya dan upaya mereka untuk manusia menolongnya, maka mereka ingat kepada Allah. Oh God, save us. Sebagaimana yang disebut oleh Stalin. Oh God, I suffer. Stalin juga tidak pernah percaya pada Tuhan. Tetapi anak perempuannya mengatakan bahawa ketika kematian Stalin, dia melihat Stalin sangat takut, muka Stalin berubah menjadi hitam dan dia mengatakan, "Oh God, I suffer." Wahai Tuhan, aku derita. Akhir kata Stalin, walaupun sepanjang hayatnya dia menentang ilahi, dia mengatakan Tuhan tidak ada, tetapi akhir hayatnya, "Oh God, I suffer." Dan kita lihat, "Oh God, save us," ialah sebagai berita yang kita saksikan dikeluarkan oleh dunia. Bukan sahaja banjir tetapi diikuti oleh taufan dan angin yang kencang yang tidak dapat ditahan oleh teknologi. China, Amerika adalah negara yang sangat tinggi dalam teknologi, tetapi apabila taufan datang, mereka tidak dapat menentangnya. Inilah kita lihat bahawa tentera-tentera Allah yang datang dalam bentuk ini tak dapat ditentang oleh mereka yang menentangnya. Termasuklah mereka yang juga patuh tetapi mereka juga menerima bala yang sama. Inilah taufan yang sangat menakutkan. Datang melanda dan menghancurkan tempat yang dilaluinya. Dan apa yang berlaku di China disertai oleh taufan yang sangat besar seperti yang digambarkan gambar setelah ini. Dan taufan ini sentiasa melanda di mana-mana saja, tuan-tuan. Dan kita lihat di Amerika sentiasa kita dengar berita bahawa kawasan-kawasan ini terdedah dengan malapetaka, dengan berbagai-bagai taufan yang mereka sebut Dorian. Taufan Dorian ini sangat sakit. Hurricane Dorian sangat ditakuti. Sebab bila dia lalu, maka segalanya hancur. Dan itulah yang berlaku, yang tidak dapat ditahan oleh negara yang mengaku mereka lah negara yang paling maju. Begitu juga Meksiko, tuan-tuan. Meksiko ialah laluan hurricane yang sangat biasa. Sehingga apabila melalui Meksiko, sebahagian besar daripada bandar di Meksiko akan runtuh dan pokok-pokok akan tercabut. Itu sebab kalau tuan pergi ke Meksiko, tiba-tiba pokok-pokoknya tidak ada yang tinggi. Pengalaman saya ke Merida, satu bandar di tepi pantai di Meksiko pada tahun 2000 lepas. Ketika saya sampai di Meksiko, di Merida, maka kerajaan mengumumkan bahawa satu taufan yang besar akan berlaku dalam masa 2-3 hari. Dan kami dinasihatkan supaya masuk hotel dan masuk bilik air. Sebab di Meksiko, bilik air ialah tempat yang paling selamat untuk kita berkubu apabila ada hurricane ataupun ada taufan yang melanda mereka. Benar. 3 hari selepas saya sampai ke Merida, maka saya saksikan bagaimanakah dahsyatnya taufan yang mencabut pokok-pokok dan banjir yang sangat-sangat kuat berlaku hatta depan hotel yang saya tinggal di Merida. Dan inilah tuan-tuan, bagaimanakah bala Allah, percubaan Allah atau datang cubaan
dalam bentuk yang berbagai untuk kita ambil iktibar dalam peristiwa yang berlaku di sekeliling kita. Dan kita lihat banjir berlaku di mana-mana. Sama di Belgium, Luxembourg, negara yang maju, tetap kita baca, lihat berita dan semasa kita lihat bahawa berlaku banjir yang tidak dapat mereka kawal. Mereka mengadakan segala SOP tetapi tidak dapat mengawal apabila datang tentera Allah dan datang bencana Allah yang datang dalam bentuk yang berbagai-bagai, termasuklah banjir yang menimpa seluruh dunia. Kita juga tidak kecuali. Lihat bagaimananya apabila datangnya banjir ataupun runtuhan tanah, maka kita lihat kemusnahan yang sangat hebat berlaku sebagaimana gambar ini. Dan tuan-tuan, Isya telah masuk. Tuan-tuan yang ingin solat silakan. Izinkan saya untuk meneruskan sedikit lagi. Bagaimanakah kita melihat bencana yang datang pada orang terdahulu dan sekarang bunga-bunganya dalam bentuk yang lebih kecil datang menimpa pada setiap masa dan ketika pada zaman-zaman ini. Kita lihat pada tahun 2014. Inilah banjir yang besar melanda Kelantan. Satu peristiwa yang jarang berlaku. Dan dia berlaku tempat tanah tinggi. Ini perkara yang pelik. Pulau Kerai ialah tempat yang agak tinggi berbanding dengan tempat-tempat yang di kawasan Kuala. Tetapi yang berlaku yang lebat ialah tempat tanah tinggi. Dan ini sukar untuk kita justifikan dengan saintifik. Tempat di bukit, di lereng bukit, tempat yang tidak pernah berlaku banjir, telah berlaku banjir pada tahun 2014 yang lepas. Dan inilah untuk kita melihat bahawa bencana Allah datang bila-bila masa. Dan apakah sikap kita sebagai seorang Islam? Ini adalah sebagai ujian sama dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk musibah. Dua-duanya adalah untuk cubaan ataupun ujian yang diberikan kepada setiap yang beriman. Dan kita lihat bagaimanakah tidak saja di Kelantan, di Temerloh, di Kuala Kerai. Beginilah pandangan yang berlaku apabila bencana datang. Air ialah sumber kehidupan, tetapi apabila air datang dalam bentuk banjir, dalam bentuk taufan, maka dia membawa sebaliknya. Temerloh tidak ketinggalan. Inilah pandangan yang kita saksikan pada tahun 2014 yang lepas. Dan tahun ini di Kuala Lipis kita juga saksikan peristiwa yang hampir sama. Banjir tiba-tiba datang dan menenggelamkan sebahagian daripada bandar. Dan ini berlaku depan mata kita. Yang bencana ini datang bila masa. Dan apakah yang kita umat Islam, apakah kita lihat itu sebagai satu peristiwa tabi'in semata-mata ataupun itulah sebagai sunnatullah untuk kita mengambil intibar sedalam-dalamnya bahawa ujian Allah datang dalam bentuk pelbagai. Tuan-tuan, kita lihat. Mari kita lihat tsunami. Tsunami juga satu peristiwa yang besar yang melanda setiap kawasan dunia. Dan kita lihat yang berlaku di Jepun. Pada tahun 2011 yang lepas, satu peristiwa yang sangat-sangat besar yang sukar untuk kita lupakan. Apabila berlaku gerakan bumi dan bagaimanakah retaknya lapisan bumi, kerak bumi, menyebabkan tsunami yang besar melanda Jepun. Dan kita lihat kesannya sampai ke Amerika, menunjukkan bahawa gempa ataupun gerakan bumi ini, gempa bumi ini sangat-sangat luar biasa. Menyebabkan aliran ombaknya sampai ke pantai Amerika dan sampai sampah sarap ke Amerika yang dibawa oleh tsunami yang berlaku di Jepun. Bagaimanakah ahli geologi menceritakan bahawa retakan tektonik bumi ini yang berlaku, retakan menyebabkan berlakunya tsunami yang besar ini akibat daripada gerakan di bawah dasar lautan. Dan ini berlaku setiap masa dan ketika. Kita lihat inilah di antara raisan retak bumi yang sangat luas, yang sangat panjang, berlaku di seluruh dunia, yang menunggu masa untuk berlaku gegaran ataupun berlaku tsunami di seluruh kawasan pantai yang terlibat. Inilah di antara cabaran bencana yang kita saksikan pada zaman akhir ini. Dan ialah sebahagian daripada sunnatullah. Dan apabila datang tsunami, tidak dapat dibayangkan bagaimanakah kesunahan yang dihadapi oleh penduduk di tepi pantai. Dan kita lihat sebuah bandar, inilah gambaran yang berlaku di Jepun. Apabila tsunami yang begitu tinggi, lebih tinggi daripada bangunan sendiri, menghancurkan kawasan-kawasan bandar kota di pantai Jepun. Dan akhirnya apabila surut, kita lihat kapal yang sepatutnya berlayar di lautan berlabuh di atas bangunan yang tinggi, menggambarkan betapa hebatnya power air yang membawa derasnya, yang membawa ke pantai, yang membawa ke pedalaman, sebab menyebabkan sehingga apa yang kita saksikan di sini. Dan tuan-tuan, kita ambil tiba. Inilah gambar sembahan mereka. Sembahan mereka masih tersenyum di situ.
Walaupun seluruh bangunan telah hancur, mereka walaupun dia selamat, walaupun sembahan mereka selamat, tetapi dia tidak menyelamatkan orang lain. Apabila bencana datang, dia tidak dapat menyelamatkan apa yang bakal berlaku. Dan itulah untuk mereka berfikir. Untuk kita juga berfikir, melihat bagaimanakah sembahan mereka tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Apatah lagi untuk menyelamatkan penduduk ataupun manusia yang lain. Dan inilah gambarnya apabila berlaku tsunami di Jepun. Tuan-tuan, sampah sarap yang dibawa dari Jepun mendarat di Amerika, menggambarkan kekuatan arus dan juga gempa bumi yang berlaku ini sangat luar biasa. Jangan lupa tuan-tuan, apa yang berlaku di Aceh pada tahun 2004 yang lepas. Kita lihat peta ataupun muka bumi Aceh telah berubah sama sekali. Yang sebelah kiri dalam gambar ini menunjukkan bahawa Aceh ketika sebelum dilanda tsunami, tetapi yang sebelah kanan ialah apabila selepas dilanda tsunami, sebahagian besarnya telah hilang dan masuk ke dalam laut. Ini ialah satu peristiwa bencana yang sangat hebat berlaku di Aceh pada zaman moden ini, sehingga dia menukar landscape bumi Aceh dan penduduknya sendiri. Kita lihat kapal ini yang melayang dari laut menuju ke kawasan perumahan dan mendarat di dalam kawasan perumahan di sini. Ini kapal apung ini terkenal bagi tuan yang melawat di Aceh. Ini gambar saya ketika saya melawat pada ketika awal terjadinya peristiwa ini, dan saya dapat bayangkan betapa hebatnya arus yang membawa kapal yang sangat besar kasa ini dan melayang ke udara dan sampai ke sini. Dan inilah yang tidak dapat digambarkan dengan akal yang biasa. Kekuatan bencana yang Allah telah tentukan ini ialah sangat-sangat luar biasa. Dan apakah kita bersedia? Dan apakah kita lihat gambar yang dialami oleh Aceh? Sebahagian besar daripada perumahan yang ada di kawasan pantai telah hilang sama sekali dan merubahkan bahawa peta Aceh telah berubah sekali lagi. Inilah yang untuk kita ambil renungi secara mendalam, sebab peristiwa seperti ini boleh berlaku di mana-mana saja, bila mana saja, tapi apakah kita bersedia untuk menghadapinya? Kalau kita melawat Museum Tsunami Aceh, tuan-tuan yang pernah melawat, di sini dicatatkan nama-nama mereka yang diketahui telah terkorban dalam tsunami tersebut. Inilah satu bencana yang besar yang dikuburkan pada satu tempat yang sangat luas. Bagaimanakah rumah-rumah yang baru dibina kembali? Penduduk Aceh telah berubah sama sekali. Mereka mengambil iktibar bahawa apa yang lepas itu harus diambil iktibar sedalam-dalamnya. Apa kesalahan kita dan apakah yang kita harus lakukan pada masa akan datang? Semuanya adalah tersimpan di dalam museum ini. Dan jangan lupa apa yang berlaku di Makassar ataupun di Sulawesi. Dan kita saksikan bahawa yang berlaku di sini sangat-sangat menakutkan, yang getarannya berukuran 7.5 meter, yang sangat-sangat kuat gegarannya sehingga merumpuhkan sebahagian daripada kawasan tersebut yang berlaku berkali-kali. Dan bagaimanakah terkorbannya ribuan nyawa dan hilangnya orang begitu ramai dalam peristiwa yang tidak digambarkan oleh mereka. Dan inilah peristiwa-peristiwa yang harus kita ambil iktibar. Dalam berita yang disampaikan oleh pemberita ini, dia mengatakan bahawa di kawasan tersebut adalah kawasan yang terkenal dengan kegiatan LGBT. Laki kahwin laki, wanita kahwin wanita. Binatang pun tidak berkahwin antara laki jantan dengan jantan, betina dengan betina, tetapi dilakukan oleh mereka yang berada di sana. Dan inilah yang disebut oleh pembaca berita ini, dan terdapat 1,000 orang pengamal LGBT di bandar tersebut. Apakah ini sebagai pengajaran untuk kita ambil? Kita ambil pengajaran secara mendalam apakah bila bencana Allah datang bila masa apabila kita telah menunjukkan bahawa penerangan kepada syariat Allah. Sebagaimana yang Nabi-Nabi dahulu, peristiwa yang berlaku pada kaum mereka, apabila kaumnya telah menentang kebenaran, maka kita ambil iktibar dalam peristiwa yang berlaku di seluruh dunia hari ini. Dan dalam satu hadis, Rasulullah bersabda bahawa tidak berlaku hari kiamat sehinggalah ilmu ini diangkat, sehingga banyaknya berlaku gempa bumi. Ini sebahagian daripada tanda hari kiamat. Bahawa banyaknya berlaku gempa bumi ialah sebahagian tanda, dan banyak lagi tanda-tanda lain, tetapi yang kita nak sebutkan di sini ialah gempa bumi yang banyak berlaku sangat dekat, dan inilah yang sedang kita alami sekarang. Apakah kita ambil iktibar? Peristiwa yang berlaku ini
Dan sebahagian dari kita mengatakan bahawa inilah adalah satu bencana alam yang tiada mengena-mengena dengan ketuhanan, dengan umat Islam, dengan umat manusia. Mereka mengatakan ini tak ada mengena-mengena dengan agama dan sebagainya. Inilah sebagai satu peristiwa alam semata-mata. Sebenarnya tidak ada satu daun yang dulu kecuali yang Allah tentukan. Tuan-tuan, inilah dalam konteks lain apabila telah antara tanda hari kiamat ialah apabila banyaknya terbukanya minum arak yang terbuka dan zina yang berlaku secara jelas. Inilah di antara akibat daripada dosa yang kita lakukan, maka inilah sebagai balasan kepada mereka untuk kita ambil kembali kepada jalan yang benar dan kita jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai bahan sepadan daripada apa yang kita harus lakukan dan kita harus kembali kepada jalan yang benar. Dan tuan-tuan, kita lihat garis yang menyebabkan rekahan bumi tadi, garisan gunung berapi tadi yang kita anggap kita adalah selamat daripada garis tersebut. Tetapi ahli geologi negara kita mengatakan bahawa garisan sesar yang berlaku di bawah lautan ini telah lalui kawasan kita dan melalui Manjung, melalui Kota Tinggi dan melalui Kuala Lumpur juga, Bukit Tinggi dan Kuala Lumpur, dan dia sudah semakin hampir dengan kita. Walaupun dalam konteks yang awal kita lihat garis rekahan ataupun garisan gempa bumi ini lari daripada kita melalui Indonesia, tetapi tidak melalui kita, tetapi garis ini telah sampai pada kita hari ini. Dan gempa hampir di Malaysia, inilah satu perkara yang dinyatakan oleh ahli geologi kita, tetapi kita, sikap kita sebagai Islam, apakah yang kita harus lakukan apabila kita berdepan dengan bencana seperti itu. Dari segi saintifik, mereka mengatakan bahawa bumi yang kita tinggal ini semakin lama semakin pusingannya semakin perlahan. Selama semakin perlahan, sebagaimana yang Allah jadikan bumi kita pada awan dulu sangat-sangat laju. Yushilal anhar wa yatlubuhu hasitha, dan malam menutupi siang dengan lajunya. Wa yatlubuhu hasitha, malam ikut siang dengan lajunya, dan ditafsirkan bahawa bumi kita berputar dengan laju. Sebab malam dan siang ialah hasil pada putaran bumi, dan apabila dikatakan bahawa malam menutupi siang dengan lajunya, menunjukkan bahawa bumi kita berputar dengan lajunya. Semakin lama semakin perlahan, semakin lama perlahan dan perlahan. Dan dalam konteks saintifik, gempa bumi ialah untuk mengekalkan momentum bumi kita. Apabila bumi semakin perlahan, maka berlakunya gempa bumi ialah rahmat. Walaupun 1000 orang telah mati, tetapi bumi bergerak lebih laju apabila berlakunya gempa bumi, dan gempa bumi ialah satu perkara yang mengekalkan pusingan bumi, kata saintis, bukan saya. Dan oleh sebab itu, apabila bumi telah semakin perlahan pusingannya, maka gempa bumi akan berlaku lebih kerap, supaya momentum pusingan bumi akan terus berlaku dan siang malam terus berlaku, dan itulah yang disebut oleh saintifik. Dan kita lihat hari ini, alat-alat yang merakamkan kaji bumi ataupun gempa bumi berlaku dengan kerap sebagaimana yang kita saksikan dalam peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini. Dan apakah yang berlaku sekiranya bumi telah berhenti pusingannya? Subhanallah. Maka malam akan kekal, siang akan selang siang selama-lamanya. Maka siapakah yang bakal mendatangkan malam kembali? Tidak ada. Itulah jawapannya, bahawa peristiwa ini ada hubungannya dengan kehidupan kita. Apa yang Allah telah jadikan, tetapkan di atas sunnatullah, di atas apa yang Allah tentukan atas buminya, dan apakah sikap kita dalam konteks ini. Sentiasa kita harus kembali pada Allah SWT. Dan mereka bertanya, sekiranya bumi kita telah berhenti sepenuhnya, walaupun ini tidak berlaku, tuan-tuan, andaian sekiranya bumi berlaku secara tiba-tiba, maka bumi seluruh bangunan akan runtuh. Sebab momentum yang dibawa oleh bumi ini sangat besar. Sekiranya bumi yang berputar berhenti secara tiba-tiba, maka sebagaimana kita berhenti kereta tiba-tiba. Bayangkan tuan-tuan, kita dalam kenderaan dan kita break secara tiba-tiba, maka kita akan terbawa ke depan dan momentum kereta kita membawa kita ke depan. Begitulah yang berlaku pada bumi. Sekiranya dia berhenti secara tiba-tiba, maka seluruh bangunan akan hancur. Gunung-gunung akan berterbangan disebabkan peristiwa yang sama. Momentum bumi adalah satu momentum yang sangat besar yang tidak dapat kita gambarkan. Bahkan saintis mengatakan sekiranya bumi berhenti dengan cepat, maka seluruh benua akan bercantum kembali. Sebagaimana kita akan tergedepan seluruhnya apabila kita menekan brake dengan tiba-tiba, maka sekiranya bumi juga berlaku demikian, maka seluruh benua akan bercantum kembali menjadi satu ketul
bumi dan kemusnahan total berlaku di situ. Ini pandangan saintis. Tuan-tuan, kita lihat dalam satu hadis yang lain yang menyatakan bahawa la takmasa hatta yang ternas mataran aman wala tambitar syai'an. Dan tidak berlaku hari kiamat sehinggalah hujan turun dengan lebat. Tetapi hujan yang lebat itu tidak menumbuhkan sesuatu pun. Hujan yang lebat tidak menumbuhkan tanaman. Ini akan sampai satu masa. Hadis mengatakan tidak berlaku hari kiamat sehinggalah hujan turun yang biasa, tetapi tumbuhan tidak tumbuh lagi. Sedangkan hujan membawa rahmat kepada kita dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau selepas hujan. Tetapi akan sampai satu masa bahawa hujan yang lebat tidak menumbuhkan tumbuhan, dan inilah satu bencana yang bakal dihadapi oleh manusia akan datang. Dan hari ini tuan-tuan, kita lihat apa yang disebut sebagai hujan asid telah berlaku. Apa yang menyebabkan hujan asid ialah apabila kita telah bebaskan gas yang pelbagai ke udara. Dengan segala aktiviti manusia, dengan segala apa yang kita lakukan, kemajuan atas muka bumi, dengan asap kenderaan dan sebagainya, fluorokarbon, dan juga kilang yang banyak yang tidak berhenti mengeluarkan asapnya, menyebabkan apabila hujan turun, maka hujan bertukar menjadi asid. Akibatnya tumbuhan akan mati. Sebagaimana yang sedang berlaku sekarang. Inilah di antara zaharul fasad bil bahri bima kasabat adinas. Inilah di antara kepasatan ada kemusnahan yang disebabkan oleh tangan manusia. Bima kasabat adinas luziquhum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang dia akan mengenakan akibat tersebut disebabkan tangan manusia. Mudah-mudahan mereka kembali semula. Dengan apa yang kita lakukan pada ini? Negara maju membuka kilang negara yang miskin, maka kita negara Islam yang bebaskan asap yang banyak, tetapi asap ini dipunyai oleh negara maju. Mereka buka kilang di negara yang miskin dan mereka mengatakan pemindahan teknologi sebenarnya pemindahan pencemaran. Mereka tidak sanggup cemar negara mereka dan mereka cemar negara yang ketiga. Dan oleh sebab itu kita sama-sama bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan bumi kita, dan sebabnya akan turun hujan yang berupa asid dan tidak menumbuhkan tumbuhan sama sekali tetapi mematikan. Ini adalah acid rain ataupun hujan asid yang bakal menghancurkan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Ini sedang berlaku di kawasan-kawasan maju dan direkodkan oleh mereka bahawa inilah menyebabkan tanah tidak menumbuhkan tumbuhan lagi apabila hujan asid turun dengan lebatnya. Dan ini sebabkan kemusnahan hutan di kawasan-kawasan, dan direkodkan di Eropah, di kawasan Czech Republic telah berlaku kemusnahan total di kawasan hutan tebal mereka telah menjadi hancur dan telah mati disebabkan hujan asid yang dilakukan negara maju telah mengalir dan turun di kawasan Republik Czech, menyebabkan Republik Czech mengalami kemusnahan hutan yang sangat besar. Ini apakah ada hubungan dengan hadis tadi? Hujan yang lebat tapi tidak menumbuhkan tumbuhan. Benar. Hujan asid tidak menumbuhkan tumbuhan tetapi mematikan tumbuhan. Bahkan benih yang ditanam dalam tanah pun tidak dapat tumbuh apabila turunnya hujan asid, dan ialah malapetaka yang bakal diterima oleh kita semua apabila kita melakukan teknologi dan kita membebaskan asap secara tidak ada etika sama sekali. Dan tuan-tuan, kita lihat bangunan-bangunan yang penting dunia. Dan umpamanya Taj Mahal telah terhakis dengan hujan asid ini. Bahkan mereka mengatakan bahawa bangunan Taj Mahal telah rusak disebabkan hujan asid. Ini satu contoh bagaimanakah hujan asid yang menimpa India sangat-sangat menakutkan, sebab bangunan pun telah terhakis apabila terkena hujan yang bangunan ini ratusan tahun telah berdiri di situ, tetapi masa akhir ini kita yang musnahkan dengan membina berbagai-bagai teknologi dan kita membebaskan asap yang banyak untuk musnahkan alam semesta. Tuan-tuan, kita juga mendengar bencana kebakaran yang berlaku di Turki. Kita sama-sama doa supaya diselamatkan umat Islam di Turki, bahkan di mana-mana juga. Apa yang berlaku di Turki akhir-akhir ini, iaitu pada minggu lepas, 2 minggu lepas, dapat disaksikan asap yang membakar bumi Turki daripada langit. Dapat disaksikan oleh slide betapa besarnya asap yang berlaku di banyak tempat di Turki, dan inilah gambar awal kebakaran di Turki menunjukkan bahawa dapat disaksikan daripada slide. Dan 122 wilayah.
Bukan kawasan yang kecil, tuan-tuan. 122 wilayah yang sedang terbakar. Dan kita lihat sekarang musim sama yang sangat panas. Di kawasan-kawasan yang berada di 22 darjah umpamanya, mereka mengalami kemarau yang sangat-sangat hebat sebab mereka sangat dekat dengan matahari ketika itu. Dan kebakaran boleh berlaku bila masa, dan apa yang dialami oleh Turki, kita dapati bahawa kebakaran yang sangat luar biasa berlaku dan menyebabkan kemusnahan alam sekitar, kemusnahan nyawa dan sebagainya. Dan dikatakan bahawa ratusan orang yang terluka, walaupun tidak dikeluarkan berapa ramaikah yang terkorban, tetapi yang tercedera sangat ramai. Dan inilah sebahagian daripada malapetaka yang sedang berlaku di sekitar kita hari ini. Dan kita lihat bukan saja manusia, haiwan juga akan terbakar dalam kejadian sama. Dan lebih malang lagi ketika peristiwa yang sama, turunnya meteorit yang melanda kawasan hutan, yang menambahkan kebakaran lain, dan kebakaran di atas kebakaran. Itulah yang berlaku kepada manusia moden hari ini, di utara ataupun di selatan, di timur atau barat. Maka inilah sebahagian daripada ujian Allah yang kita yang sedang diberikan amanah untuk memampukan bumi ini. Apakah kita telah lakukan sebaik mungkin sebagai khalifah Allah, ataupun kita bersama-sama memusnahkan bumi yang Allah jadikan ini sebagai amanah untuk kita sama-sama menjaganya. Tuan-tuan, auzubillahi minasyaitonir. Sebagai penutup, marilah kita lihat bahawa inilah sebagai ujian Allah kepada kita semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Dan inilah pasti kami akan uji kamu dengan suatu ketakutan, dengan kelaparan dan kekurangan daripada harta dan juga daripada jiwa dan buah-buahan. Maka berilah berita mereka yang sabar. Berilah berita gembira kepada mereka sabar. Dan itulah tuan-tuan, apa yang berlaku hari ini adalah satu perkara yang sama-sama kita harus senangi. Walaupun berlaku tidak sebagaimana bencana yang berlaku ketika para anbiya terdahulu, tetapi inilah sebahagian daripada bunga-bunga yang kita juga saksi peristiwa yang hampir sama berlaku untuk kita sama-sama kembali berjalan benar. Dan sekiranya itu kita telah menjadikan sebagai panduan kita, maka kita harus semoga-moga kita akan selamat dunia akhirat. Dan saya tutupi dengan perbincangan kita ini dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam majlis yang lain dalam masa yang akan dekat, insyaAllah.